Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu pembelajaran secara PDPR ya, pembelajaran di rumah. Jadi murid kena bersedia dalam keadaan COVID sekarang yang makin meningkat dan sekolah kita pun terpaksa ditutup sementara 2 hari ini, hari ini dan juga pada hari esok untuk pihak pejabat kesihatan daerah buat sanitasi dan akan melihat bagaimana status masalah COVID ataupun penyebaran COVID ini di sekolah kita. Jadi kita sama-sama berdoa lah agar COVID ini dapat diselesaikan ataupun kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, untuk tajuk pada minggu ini cikgu melibatkan tajuk dalam pendidikan jasmani untuk mata pelajaran pendidikan jasmani iaitu kecergasan fizikal, iaitu melibatkan ujian SEGA yang kamu akan ikuti, wajib ikuti bermula berumur 10 tahun, tahun 4, tahun 5, tahun 6, ikuti 2 kali setahun ujian ni. Jadi kamu kena ikuti ujian ini dan tak boleh mengelak lah, kecuali jika kamu ada masalah kesihatan, sakit ataupun kamu ada surat doktor yang mengatakan kamu tidak boleh mengikuti ujiannya. Okey. Okey, dari segi objektif yang kamu akan dapat pada hari ini iaitu mengetahui kaedah melaksanakan ujian SEGA yang betul Jadi ujian ini kalau ikut tahun ni pihak KPM dah keluarkan surat sepatutnya 2 kali tapi dilaksanakan sekali saja pada bulan Ogos nanti Okey. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan setiap aktiviti iaitu dikenali sebagai bateri ujian Setiap aktiviti itu dikenali sebagai bateri ujian dalam ujian SEGA. Dan yang terakhir, kamu dapat melakukan latihan kendiri bagi meningkatkan prestasi dalam pencapaian dalam ujian SEGA ni. Sebenarnya ujian SEGA ni dia masuk dalam pentafsiran Kalau selama ini kamu ada PBD, pentafsiran bilik darjah, kamu juga kena ataupun wajib laksanakan ujian SEGA ni kerana dia akan markah akan dimasukkan dalam pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Setiap tahun 2 kali akan direkodkan, tapi untuk tahun ni mungkin 1 kali sahaja Okey, seterusnya kita lihat apa yang dimaksudkan ujian SEGA. Ujian SEGA ini ialah standard kecergasan fizikal untuk murid sekolah Malaysia Jadi semua murid daripada berumur 10 tahun hingga 17 tahun wajib mengikuti ujian ini Tujuan dia ialah untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berdasarkan kesihatan. Dan ia dijalankan seperti Cik Man cakap tadi 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos. Jadi untuk tahun ni bulan Mac kita tidak dapat laksanakan kerana mengikut SOP yang telah ditetapkan sukar untuk kita jalankan dan pihak KPM memangsuhkan untuk ujian SEGA ni pada bulan Mac dan nanti kita akan laksanakan pada bulan Ogos Okey, pencapaian akan direkodkan dalam pentadbiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum iaitu PAJSK. Kamu kena tahu sebagai murid tahun 5, murid tahun 6, kamu kena faham bahawa nanti bila kamu keluar untuk pergi ke sekolah menengah, kamu akan mendapat CJ PAJSK, keputusan PAJSK ni iaitu keputusan markah kurikulum, satu lagi markah ujian SEGA Ia amat penting. Okey, ujian ini perlu dilengkapkan pada hari yang sama. Maksudnya kamu kena buat pada hari yang sama nanti dengan urutan yang betul. Iaitu mengikuti bateri ujian yang telah ditetapkan. Yang pertama, indeks jisim badan ataupun dikenali sebagai body mass index. Kalau singkatannya BMI. Yang ini nanti dia akan ukur. Nanti bukan jelaskan bagaimana. Yang kedua, naik turun bangku. Yang ketiga, tekan tubi. Untuk lelaki dinamakan tekan tubi, untuk perempuan dinamakan tekan tubi suaian. Jadi perbezaan sedikit dari segi perlakuan kedudukan kaki, kedudukan kakinya lah nanti kamu lihat Okey, yang keempat ringkuk tubi separa dan yang terakhir jangkau melunjuk. Okey. Sebelum kita lakukan aktiviti, cikgu jelaskan tentang ujian SEGA ni seperti biasa. Wajib laksanakan aktiviti memanaskan badan dan regangan otot Jadi 2021
torang cari yang baru. Mantap. Torang cari yang baru. Sudah Desember ya bang? 2021 torang cari yang baru. Mantap. Ng panayag maghataw ng tanan. Iat juday, iat juday, sige lang. Iat juday, iat juday, sige lang. Iat juday, iat juday, sige lang. Iat juday, iat juday. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah satu tapi pasti dan sangat berarti. Kau takkan nanti sungguh dirimu membuatku terlalu bersemangat jalani hari-hariku dengan hebat. Kau tahu hidup tanpamu itu berat dengan luar. Okey ya, selesai aktiviti memanaskan badan, regangan otot dan memanaskan badan ya. Kita lihat dulu sebenarnya apa tujuan aktiviti regangan otot dan memanaskan badan yang selalu bila kita buat aktiviti pendidikan jasmani di sekolah kena buat ni dulu ya sebelum kita buat lakukan aktiviti lain ya. Yang pertama kita lihat ya tujuannya untuk meningkatkan kadar jinutan jantung. Kadar jinutan jantung kita mesti berada di tahap kadar nadi latihan. KNL ni kadar nadi latihan. Ni simbol besar ataupun sama dengan 120 per 1 minit. Maksudnya kalau kamu bangun daripada tidur, biasanya kadar nadi kamu tu di dalam lingkungan 60, 70. Itu biasa. Itu kadar nadi rehat, KNR. Ini KNL. Sebelum kamu nak main bola ke, nak main badminton ke, kamu kena capai denyutan nadi kamu 120 per minit. Macam mana nak ukur? Biasa macam cikgu sebut dalam kelas, sebelah ambil jari kamu ni letak sebelah kiri kamu, sebab jantung kita sebelah sini. Jantung sebelah kiri sini sebelah kiri. Jadi di sini ada urat urat yang besar, urat yang namakan vena. Vena cava ni dia daripada arteri, salur urat ni dia salur darah yang akan menyalurkan darah daripada jantung yang dipam tu ke seluruh tubuh. Jadi kita boleh ukur di sini ataupun di pergelangan tangan sebelah kiri di sini Okey dalam 1 minit selepas kita buat latihan kita ukur adakah mencapai 120 ke atas paling minimum 120. Okey yang kedua meningkatkan pengaliran darah ke jantung. Ini sudah pastilah. Jadi bila kita dah aktif jantung kita pun berdenyut dengan cepat daripada biasalah sebab kita dah menjalankan aktiviti macam tadi dia dah buat lompat bintang, dan regangan otot dibuat lompat bintang. Dan pelakuan regangan otot tadi mesti bermula daripada kepala sehingga bahagian tubuh bawah badan Okey, mengurangkan risiko kecederaan otot. Jadi regangan tadi dibuat dengan betul dalam kiraan 10 ataupun 8 buat tarik supaya bila kita nak buat aktiviti-aktiviti yang seterusnya tak terkejut dan boleh berisiko berlakunya kecederaan otot. Dan yang terakhir merangsangkan pergerakan otot. Jadi otot kita ni macam biasanya kalau kita duduk sekarang kita tak aktif, tapi bila kita dah buat aktiviti tu kita aktif dan bersedia untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih berat ataupun berisiko Okey. Yang pertama, urutan ujian syarikat yang pertama ialah body mass index. Cikgu selalu akan gunakan istilah bahasa Inggeris ni tabung BMI. Kamu kena biasakan BMI. Dia melibatkan ukur tinggi dan berat. Di sini ada gambar. Pengiraan dia, kalau kamu nak kira manual, biasanya kalau dalam internet tu kamu buka Google, dalam Google dia dah ada. Awak pilih pengiraan BMI, dia dah setkan. Kamu letak tinggi berapa, berat berapa, dia dah akan dapat jawapan kalau dalam Google lah. Tapi kalau manualnya kamu nak guna kalkulator,
kamu ambil berat kamu berapa, contohnya 70, 67, macam saya 67, tinggi saya 1.72 meter, darab dengan 1.72. Jadi berat ini dibahagikan dengan 1.72 darab 1.72. Jadi dapatlah dia punya ukuran number. Number itu dia akan kategorikan macam ni. Contoh, kalau kamu berumur, ni yang atas ni perempuan, berumur 11 tahun. Kalau kamu capai 13.8, ya, di sini cikgu tunjuk di sini 13.8, dikatakan kamu ni susut berat badan ataupun kurang berat. Yang bahayanya kategori obes ataupun obesity. Kalau kamu 11 tahun, kamu dapat ukuran 23.7, melebihi 23.7, kamu dikategorikan obesity. Obesity ni sebenarnya satu bukan gelaran, bukan kategori berat, kurang berat, dia lebih kepada ke arah penyakit. Obesity ni penyakit. Jadi kena elakkan makanan-makanan yang mempunyai kolesterol yang tinggi. Seperti cikgu beritahu dalam kelas kan, apa kolesterol tu kan? Daripada makanan yang berlemak, santan, itu contohnya keju dan sebagainya. Kurangkan boleh, tapi dalam kapasiti yang sedikit. Okay, kalau 12 tahun tu 14.3, dikirakan kategori kurang berat badan. Ini kamu kena makan lebih lah. Dan kalau obesitinya 25 ke atas. Jadi jangan sampai awak punya kiraan BMI ini melebihi 25 ke atas. Dia berisiko. Itu untuk perempuan. Jadi untuk lelaki seperti yang di bawah ni lah. Kalau yang lelaki ni obesity umur 12 tahun 23.6. Kalau umur 11 tahun, tahun 5 22.5. Tak boleh lebih daripada 22.5 ya. Jadi nanti bila kamu buat ujian nanti, dia secara automatik lah kiraan ini kita boleh buat, boleh tengok lah. Kalau sekarang pun kamu boleh ukur sendiri kat rumah, tinggi kamu berapa, berat kamu berapa, cari BMI, formula BMI dalam internet, kamu letakkan tinggi, berat dan dia akan dapatkan ya. Yang bagusnya dalam keadaan berat badan normal. Macam saya, kalau saya berumur, dia ikut umur saya berumur dah cecah 40 lebih. Jadi saya punya BMI saya 25 lebih. Jadi sesuai dalam keadaan normal. Okey. Yang kedua, urutan yang kedua, selepas kita membuat ukuran tinggi dan berat untuk dapatkan BMI, kita akan buat naik turun bangku 3 minit. Lakuan ni 3 minit. Tengok gerakannya, dia akan ada bunyi metronom tik 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 tik. Kita kena ikut bunyi tu. Kalau tak ikut bunyi tu, kita tak dapat mengukur ikut tahap yang sebenar. Jadi 3 minit ni kena ikut bunyi, naik turun ikut bunyi, tik atas turun, tik bawah. Nampak cara naik dia ni bangku standard. Bila naik tu mesti naik satu kaki dulu, lepas tu naik kaki yang kedua, berdiri tegak, baru turun satu. Bukan terjun dua-dua kaki, naik dua-dua kaki, tak. Dan selepas kamu lakukan aktiviti ini, dalam masa 5 saat selepas kamu habis, kamu duduk ataupun kamu berdiri, selalunya kamu duduk, kamu akan ambil ukuran denyutan nadi tadi. Dalam selama 1 minit, berapa kamu capai. Nanti dia akan dapatlah ukuran. Sepatutnya di sini kamu dah boleh capai 100 lebih ke atas lah. Jangan kalau 80 itu mungkin ada something. Ataupun terlalu lebih sampai 300 itu bahaya juga. Okey, seterusnya lepas kita buat naik turun bangku, kamu pergi ke stesen yang seterusnya. Nanti kamu akan buat tekan tubi. Ini yang ke atas gambar tekan tubi untuk lelaki. Lakuan 1 minit. Berapa kali kamu dapat angkat dan turun. Dan ada span, ada ukuran span. Kamu cecah span pun boleh angkat. Selagi kamu tak cecah span di paras dada tu, dada kamu tu dia akan ada di bawah lantai tu ada span. Itu untuk lelaki. Yang di bawah, kamu kena silang kaki, lutut cecah. Itu di bawah. Itu lakuan tekan tubi suaian untuk perempuan. Dia berbeza. Pun sama, mesti turun, kena cecah span. Kaki kena silang, kena silang. Kaki belakang tu, kedua-dua kaki tu dia bersilang, dalam keadaan bengkok itu. Nanti cikgu akan tunjukkan video, kamu dengar baik-baik penjelasan ini secara ringkas. Nanti selepas ini ada videonya. Okey. Seterusnya, peringkat yang keempat, ringkuk tubi separa. Ini nama dia. Di situ dia akan ada 2 tanda. Kalau kamu lihat pada gambar atas yang kecil tu, dia ada 2 tanda selotip. Garisan, kamu daripada atas, kamu kena turun. Jadi ada pergerakan turun, naik, turun, naik. Sama juga, dia akan ada bunyi metronom dalam 1 minit lakuan ini. Step pertama, kamu baring,
lutut bengkok, bahagian badan kamu tegak, baring, naik. Naik capai tanda yang kedua, turun balik, naik atas. Buatlah kuat ini seberapa banyak yang kamu boleh, ikut bunyi metronom. Ada bunyi ni. Okey, yang seterusnya, yang kelima, jangkau melunjur. Ni yang terakhir lah. Ada 5 bateri ujian yang kamu kena buat. Yang ni kamu lunjur sampai tahap mana yang kamu boleh lunjur. Kaki lurus, tiada papan ni. Kalau kat rumah mungkin tak ada lah, mungkin di sekolah kita boleh buat. Kamu ujung tangan ni, kalau kata ujung ni kamu tolak sampai ke tahap mana. Sebanyak 3 kali cubaan dan dia akan ambil kiraan yang terbaik. Biasanya 36 berapa cm. Dan tujuan buat ni sebenarnya dia nak mengukur tahap flexibility. Flexibility ni kelenturan tubuh kita di bahagian mana? Di bahagian hamstring dan juga bahagian abdomen, iaitu bahagian perut kamu. Dia nak ukur. Dia nak mengukur tu. Kalau tadi ujian BMI kita nak mengukur komposisi tubuh. Kalau ringkuk ni kita nak mengukur daya tahan bahagian abdomen, kekuatan abdomen bahagian perut. Kalau tekan tubi tadi kita nak mengukur apa dia? Tekan tubi kita nak mengukur tangan, kekuatan tangan kita dengan bahu kita. Jadi ada tujuan-tujuannya. Okey. Jadi di sini kamu dengar baik-baik penjelasan yang detail tentang ujian-ujian yang dilaksanakan. Dia ada beritahu tujuan dia macam mana dilaksanakan. Ini video dia. Okey, kamu dengar, kamu tonton baik-baik. Okey. Indeks jisim badan bertujuan mengukur komposisi badan, perlu dilakukan sebelum ujian-ujian lain, menimbang berat badan dan mengukur tinggi. Ujian naik turun bangku bertujuan mengukur daya tahan kardiovaskular, lakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronomi dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit. Selepas tamat, duduk serta-merta. Selepas 5 saat, murid mengira kadar denyutan nadi dalam jangka masa 1 minit. Okey, sekejap. Cikgu stop, pause sekejap. Tadi kalau kamu dengar, tujuan ujian naik turun bangku itu mengukur daya tahan kardiovaskular. Kardiovaskular. Dia nak mengukur tahap kardiovaskular, iaitu denyutan jantung kamu, kekuatan daya tahan kardiovaskular itu melibatkan jantung kita. Jadi itu tujuan dia. Okey, kita sambung Tekan tubi bertujuan mengukur daya tahan otot tangan dan bahu. Murid perempuan di sini dia nak mengukur daya tahan otot tangan dan bahu. Tekan tubi dan murid perempuan lakukan tekan tubi ubah suai. Dia ambil kira fleksi siku turun menyentuh span yang tingginya 10 cm. Nanti itu tak apalah. Kalau kamu mungkin ni cikgu akan bagi tugasan kat rumah kamu kena buat satu tugasan melibatkan salah satu ujian ni lakukan tekan tubi ubah suai. Pergerakan diambil kira apabila badan diturunkan dengan fleksi siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm. Lakukan aktiviti selama 1 minit. Okey, kalau ikut yang dilakukan ni betul lah dia turun. Cuma isunya di sini ada kesilapan sedikit bahagian kaki dia. Kaki dia sebolehnya jangan macam ni. Saya nak awak silang. Kedudukan kaki tu bersilang macam ni supaya jangan renggang macam ni. Ni cara dia turun tu betul. Okey. Ujian ringkuk tubi separa bertujuan mengukur daya tahan dan kekuatan otot abdomen. Murid baring. Okey, di sini mengukur daya tahan otot abdomen. Apa tu abdomen? Abdomen ni bahagian perut kamu daripada bawah dada sehingga ke pusat kamu tu dikira abdomen, bahagian perut mengukur daya tahan. Maksudnya otot perut ni sebenarnya ada otot di depan ni Okey. Hujung jari menyentuh penanda pertama. Kedua-dua tangan menggelongsor sehingga hujung jari menyentuh penanda kedua. Lakukan pergerakan mengikut bunyi metronomi 50 detik seminit. Okey, dia kata metronom ni dia akan berbunyi 50 detik. Kena ikut. Daripada atas turun ke bawah kena ikut. Lama 1 minit. Okey, tengok dia buat.
Ujian jangkauan meluncur bertujuan mengukur fleksibiliti bahagian bawah belakang badan dan otot hamstring. Kedua-dua kaki lurus dan telapak kaki menyentuh papan. Kedua-dua telapak tangan bertindih. Jangkau tangan sejauh yang mungkin. Kekalkan jangkauan maksimum selama 3 saat. Lakukan 3 kali percubaan berturut-turut. Jangkauan terbaik diambil kira sebagai skor. Okey, tamat dengan jangkau melunjur tadi. Jadi setiap apa yang dinyatakan dalam video tu kamu kena jelas sebab nanti kamu kena jawab quizy online tu, ada soalan-soalan yang melibatkan tu. Okey, yang terakhir apa yang cikgu nak maklumkan di sini, ada tugasan. Tugasannya ringkas je. Cikgu tak nak awak buat 1 minit. Kalau ikut ujian sebenar 1 minit. Kamu buat satu persembahan, tekan tubi yang betul. Ingat, tekan tubi, persembahan tekan tubi yang betul. Dan atau kalau perempuan tekan tubi suaian yang betul dalam tempoh 20 saat je. 20 saat je. Nanti mintalah adik ke, abang ke, kakak ke. Kalau mak kamu free, tak ada kerja, ayah kamu free, tengok masa. Okey, buat. Mula, kamu buat dengan betul. Hantar video berdurasi tu 20 saat. Sebab nanti ni sebagai latihan kamu. Sebenarnya latihan lain kamu boleh buat juga. Nanti sebab oleh kerana ni ada ujian. Penting nanti kalau kita ada masa di sekolah, cikgu akan cuba jelaskan lebih detail, cikgu akan tunjukkan. Tapi kalau yang ini dah memadai daripada video yang cikgu tunjuk tadi, penerangan cikgu bagi dah cukup untuk kamu boleh buat latihan di rumah. Nanti bila bulan Ogos, kamu buat yang terbaik. Yang penting, jaga makan kamu sebab bila berat badan kamu naik, dia menyukarkan kamu buat aktiviti ini dan dapat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Okey. Jadi nanti cikgu akan bagi link pautan video yang cikgu rakam ni dan supaya kamu boleh tengoklah dan kamu kena menjawab sebagai aktiviti pengukuran quizy yang cikgu nyatakan di sinilah. Ada link dia, kamu jawab. Nanti cikgu bagi juga dalam WhatsApp dalam WhatsApp ibu bapa kamu klik saja link tu, nanti tu boleh jawab ya. Okey, seperti biasa sebelum cikgu mengakhiri kelas, biasa cikgu ada email. Boleh link kepada email cikgu dan juga kamu boleh join dalam Google Classroom seperti ada yang sebelum ni dan ajukan soalan, pertanyaan dan apa-apa sajalah. Termasuklah kamu boleh hantar rakaman video tekan tubi kamu buat tu kepada cikgu, muat naik dalam link tu supaya cikgu boleh jadikan sebagai penilaian pentaksiran bilik darjah. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang. Kalau dapat bersemuka, alhamdulillah kita boleh jumpa di sekolah. Kalau tak bersemuka, kita akan jalankan aktiviti pembelajaran secara maya inilah. Sama ada cikgu menyediakan rakaman video ataupun kita berjumpa dalam Google Meet. Sekian, terima kasih. Bye-bye.